Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Bazli yang akan mengajar anda semua berkaitan dengan topik-topik dalam matematik KSSM tingkatan 1. Jadi video yang anda lihat pada kali ini merupakan bahagian 1 bagi bab yang pertama berkaitan dengan nombor nisbah. Dalam nombor nisbah ni nanti kita akan melihat kepada dua objektif ataupun standard pembelajaran, iaitu yang pertama kita nak mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar, dan yang keduanya adalah kita nak mengenal dan memerihalkan integer. Okey, jom kita mula. Baik, dalam situasi seharian kan kita biasa melihat beberapa perkara situasi seperti kapal terbang yang sedang terbang di udara, ya, di atas laut, kapal selam yang berada di bawah laut, orang yang mendaki gunung ataupun bukit, kereta yang sedang bergerak sama ada ke hadapan ataupun ke belakang, suhu di kawasan gurun, ya, dan juga mungkin juga suhu sejuk, ya, di kawasan kutub utara, ya. Ini sebagai contoh antara beberapa situasi seharian yang biasa kita lihat, ya, untuk kita kaitkan dengan topik pada hari ini. Baik, perwakilan nombor positif dan negatif kita boleh wakilkan dengan situasi-situasi yang telah pun saya jelaskan tadi. Contohnya, kalau di atas paras laut, kita boleh gunakan perwakilan nombor positif. Sekiranya suatu objek berada di bawah paras laut, maka kita boleh wakilkannya dengan nombor negatif. Begitu juga dengan mendaki gunung ataupun mendaki bukit ataupun mendaki curam, ya, kita boleh wakilkan dengan nombor positif. Okey, sebarang pergerakan menghala ke atas, kita akan wakilkan dengan nombor positif. Okey, manakala sekiranya suatu kenderaan ataupun objek berundur, maka kita akan katakan ataupun wakilkannya dengan nombor negatif. Okey. Begitu juga bagi suhu. Okey, untuk suhu, sekiranya suhu meningkat, contohnya lah duduk di padang gurun pasir, ya, maka kita akan gunakan nombor yang positif bagi peningkatan suhu. Manakala apabila suhu menurun ke bawah paras sejuk beku contohnya, maka kita akan wakilkannya dengan nombor negatif. Okey, harap boleh faham setakat ni gambaran bagaimana kita nak mewakilkan sesuatu nombor itu sebagai nombor positif dan nombor negatif. Okey, simbol-simbol yang mewakili nombor positif dan nombor negatif, kita boleh gunakan simbol tambah dan juga simbol tolak yang diletakkan di hadapan setiap nombor, ya, yang kita wakilkan tersebut. Bagi simbol positif, kita akan boleh gunakan dua cara. Sama ada kita nak letakkan simbol positif di depan nombor tersebut, ataupun kita tidak perlu meletakkan apa-apa simbol, okey, di depan sesuatu nombor yang kita ingin wakilkan sebagai nombor positif. Jadi boleh tulis dalam dua keadaan. Manakala simbol negatif, kita akan masukkan dengan simbol tolak ataupun simbol sempang. Kita letakkan di hadapan nombor yang kita nak wakilkan sebagai nombor positif, ya, nombor negatif, maaf, ya. Okey. Ini pula adalah penggunaan nilai positif dan juga negatif dalam situasi harian sebagaimana yang telah saya terangkan ataupun jelaskan secara umum pada peringkat awal tadi. Contohnya, sekiranya kita melihat sebuah kapal terbang, ya, terbang di angkasa di atas paras laut. Contohnya dalam gambar ini, dia terbang setinggi 3,000 meter dari aras laut. Maka kita boleh nyatakan dia sebagai positif 3,000 meter, ya. Manakala sekiranya sebuah kapal selam menyelam di bawah paras laut,
Maka kita katakan contoh dalam gambar rajah ini, dia menyelam daripada paras laut kepada badan kapal selam tersebut adalah sejaraknya 20 meter. Apabila dia berada di bawah paras laut, kita wakilkannya dengan negatif 20 meter. Okey. Ini juga penggunaan nilai positif dan juga negatif dalam situasi seharian kita. Sekiranya kita berada di suatu tempat yang mempunyai suhu yang tinggi, panas seperti gurun, seperti kalau tengok dalam gambar rajah ini, di kawasan gurun suhunya panas, boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius atau lebih. Maka apabila suhu yang meningkat ataupun suhu yang panas, maka kita akan wakilkan dengan penggunaan positif. Contoh dalam situasi ini, positif 40 darjah Celsius. Okey. Manakala kalau suhu sejuk pula, kita wakilkan dengan negatif, suhu yang di bawah paras normal, paras neutral. Suhu neutral adalah sifar. Nanti tentang neutral ni kita akan sentuh selepas ini nanti. Okey, jadi cuma cikgu nak tunjukkan apabila suhu yang sejuk, kita wakilkan dia dengan simbol negatif. Dalam gambar ini contohnya negatif 16 darjah Celsius. Okey. Baik, kita lihat pula kepada contoh-contoh integer positif dan negatif. Tadi kita telah pun tahu sedikit sebanyak berkaitan dengan nombor positif dan juga nombor negatif. Bagaimana kita nak mewakilkan nombor positif dan juga nombor negatif tersebut berdasarkan situasi harian. Sekarang kita nak wakilkan, kita nak kaitkan hubungan di antara nombor-nombor positif dan negatif tadi dengan suatu istilah yang kita panggil dia sebagai integer. Cuba sebut integer. Integer. Okey. Baik, contohnya adalah positif 3. 71. Perhatikan 71 ni cikgu tak letakkan di depannya dengan simbol tambah. Okey, tetapi dia tetap membawa maksud integer positif. Contoh lain dalam bentuk nombor negatif ialah negatif 5, negatif 27, positif 8, negatif 5239 dan juga positif 125. Ini adalah contoh-contoh. Ada banyak lagi nombor-nombor di luar sana yang boleh kita wakilkan sebagai integer positif dan integer negatif. Contoh-contoh bukan integer pula. Positif 3/5, positif 8.3, 1.25 dan negatif 27/31. Sekarang ni boleh tak bezakan antara integer dan juga bukan integer berdasarkan contoh yang telah saya berikan tadi. Untuk kita buat suatu kesimpulan, apakah dia integer tersebut? Boleh? Okey, mari kita tengok kepada definisinya. Definisi integer, kesimpulannya daripada contoh-contoh yang telah cikgu berikan tadi, integer ni kita boleh katakan sebagai kumpulan nombor yang terdiri daripada nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. Apa itu nombor bulat? Bukan bentuknya bulat seperti sifar ataupun bentuknya mesti bentuk seperti bola. Itu bulat dalam konteks lain. Nombor bulat dalam konteks matematik merujuk kepada nombor-nombor yang bukan dalam bentuk pecahan dan juga bukan dalam bentuk perpuluhan. Itu dipanggil sebagai nombor bulat. Jadi ini adalah maksud bagi integer. Jadi adakah sifar adalah nombor positif atau negatif? Jom kita fikirkan sejenak. Dah dapat jawapannya? Okey, sifar sebenarnya dia bernilai neutral. Dia bukan positif dan bukan negatif. Jadi dia kedua-duanya bukan. Dia berada di tengah-tengah. Jadi sifar adalah
bernilai neutral. Okey, setakat ni kita telah pun mempelajari tentang dua perkara, iaitu pertama sekali kita macam mana kita nak mewakilkan ataupun nak memahami nombor positif dan juga nombor negatif ini serta penggunaannya dalam situasi seharian, dan seterusnya kita dah pun lihat bagaimana kita nak memerihalkan suatu integer, ya, positif ataupun negatif. Okey, diharap awak semua boleh memahami apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, untuk itu saya minta semua untuk menyalin latihan berikut, ya. Sila tuliskan di dalam buku tulis, ya, ataupun buat masa ni nak tulis dalam kertas pun boleh. Okey, cuba jawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, selamat mencuba.